Dan kalau kita baca Quran pun dalam surah Luqman, memang satu cerita yang baik. Cerita pasal nasihat Luqman kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada anak yang bukan ketegak bukan. Anak kita panggil apa? Kurang sikit lah dengar cakap kita baca surah Luqman. Begitu juga kalau ada siapa ibu mengandung, mana tahu kita punya anak menantu ke anak kita sendiri ke anak menantu kita ke mengandung, baca surah Luqman. Pasang surah Luqman supaya anak tu jadi anak yang baik. Sebab dalam kandungan surah Luqman tu cerita pasal nasihat Luqman kepada anak. Baca surah Luqman. Moga-moga anak yang lahir tu jadi anak yang baik. Anak yang solat, anak yang taat pada Allah, anak yang tak lawan mak bapak, anak yang berbakti pada mak bapak ketika mak bapak sudah tua. Itu semua dalam nasihat Luqman. Jangan sombong kat hidup kat dunia ni. Jadi kita baca surah Luqman tu, moga-moga anak kita jadi anak yang baik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah kita dapat berjemaah mendirikan salat fardu maghrib. Kemudian kita duduk bersama-sama dalam rumah Allah di taman-taman syurganya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Dan moga-moga juga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk jadi hamba Allah yang istiqamah. Kerana amalan yang diterima oleh Allah ialah amalan istiqamah, bukan amal yang banyak. Kalau banyak tapi sekali tu je buat, maka bagaimana mungkin Allah akan terima amalnya. Sebab tu doalah kepada Allah untuk kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang istiqamah. Apa saja kebaikan, ketaatan yang kita buat untuk Allah, biarpun sedikit tetapi berterusan. Jangan banyak tapi kadang-kadang. Moga-moga juga kita doa dalam amal-amal yang kita buat juga tu harap-harap Allah terima. Takut juga amal istiqamah tapi satu pun Allah tak terima. Ini satu lagi malang. Jadi doalah juga moga-moga Allah terima semua amal kita. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, ayat yang saya baca tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka, yakni manusia orang beriman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka itu menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan diri kerana Allah. Maksudnya buat amal ibadat mestilah buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat amal tak ikhlas, maka amal itu akan ditolak mentah-mentah oleh Allah
Dan Allah akan perintahkan orang itu untuk minta pahala kepada siapa yang disekutukan. Kalau contoh dia buat amal itu, contoh orang semayang, kerana sebab nak dapat nama baik di kalangan masyarakat supaya orang panggil dia orang semayang, maka di akhirat kelak Allah akan perintah pergi minta pahala pada orang-orang yang diniatkan tadi tu. Kalaulah ditunjuk pada orang kampung lah kena minta pahala. Jadi sebab tu ikhlas sangat penting dalam amal ibadat kita. Dan dengan ikhlas jugalah Allah akan bantu orang Islam. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi dari riwayat daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yansurullahu hazihil ummata. Sesungguhnya Allah akan membantu umat ini bidha'ifiha, dengan sebab lemahnya umat ini. Umat ni tak kuat pun, tapi Allah bantu sebab apa? Bida'watihim, dengan sebab doa mereka. Wa salatihim, sebab salat mereka. Dan yang ketiga, wa ikhlasihim, sebab ikhlas mereka. Jadi dalam ramai-ramai yang Allah bantu tu, bukan sebab di kalangan mereka tu ada orang kuat-kuat, bukan. Sebab tu tak perlu pun kita jadi kuat, gagah, perkasa. Kalau kita dah memang macam tu, rupa dia macam tu je lah, reda je lah, jangan sedih. Tapi bukan makna kita kena jadi lemah, tidak pula. Kena juga jadi usaha je lah, biarlah bertenaga, biarlah sihat. Tetapi kita perlu faham, Allah bantu umat ini kerana adanya orang lemah di kalangan kita, dan juga kerana ikhlas yang kita buat kerana Allah. Maka amal yang paling penting dalam amal kita ialah ikhlas sebenarnya. Dan ikhlas ini juga akan menyelamatkan kita daripada syaitan. Dalam Quran juga Allah ada beritahu, syaitan diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesatkan manusia. Dia dah minta izin dengan Allah dah. Mula-mula saja dia disingkirkan daripada pergi kepada alam dunia ini, maka dia telah minta izin dengan Allah, ya Allah, izinkan aku untuk sesatkan semua umat manusia. Dan Allah bagi izin, kecuali orang yang ikhlas saja. Aku tak boleh sesatkan mereka, tak boleh nak hasut mereka. Tapi yang lain tu buat amal tak ikhlas, confirm kena hasut oleh syaitan. Para jemaah yang saya hormati, ikhlas ni satu amalan yang bukan senang. Sukar, sangat sukar. Dia satu amalan yang duduk dalam hati, orang tak nampak. Yang nampak hanya Allah, malaikat pun tak tahu. Jadi sebab itulah usahalah kita sama-sama jadikan hati kita kerana Allah buat amal itu. Kalau kita buat amal, kadang-kadang kita tu memang dah buat amal kerana Allah, tapi silap mulut kita boleh menyebabkan amal tu jadi tak ikhlas. Macam mana? Sebagai contohlah, kita boleh cakap kat orang, kita sembang sama-sama, mana tahu kita cakap, aku tak pernah nampak pun dia dekat masjid. Ini perkataan ni berhati-hati ya. Kita cakap kat orang, kita cakap kat seseorang mengenai seseorang yang lain. Aku tak pernah nampak dia batang hidung dia kat masjid. Daripada situ ada maksud yang lain, iaitu yang pertama nak beritahu dia tu orang masjid yang cakap tu. Sebab tu dia boleh cakap orang lain tak datang masjid. Yang kedua, dia sangka buruk dengan orang tu dan dia ada ujuk. Ujuk dia masa rasa diri ni bagus, diri dia baik, orang tu tak baik. Tu dia panggil sangka buruk. Maka dua sekali berlaku dalam tu. Dalam perkataan dia yang tak tanpa disedari. Sebab tu kena berhati-hati bila bercakap. Bila dia bercakap begitu, dia rasa dirinya orang baik, dia khawatiri dia buat amal tak ikhlas kerana Allah. Jadi sebab tu amal ikhlas paling susah nak buat, paling susah. Sebab dia kena kekal sampai mati. Boleh jadi hari ni kita ikhlas, esok lusa hilang ikhlas. Satu orang yang sedekah orang tak tahu. Saya selalu bagi contoh juga. Satu orang yang bersedekah bagi kat masjid, tak ada siapa pun tahu. Dah lama dah dia maintain istiqamah bagi sedekah, tiba-tiba ada orang sembang cakap, masjid kita ni siapa yang bayar bil api ya? Dia tak cakap pun, tapi dalam hati tu takkan orang tak tahu. Dia cakap seorang-seorang je, dia tak cakap dengan orang, itu pun boleh merosakkan ikhlas dia. Apatah lagi kalau dia bercakap dengan orang. Maka sebab tu ikhlas satu amalan yang sangat sukar, sangat sulit,
dan ramai gagal kerananya. Jadi oleh itu minta dengan Allah juga untuk jadi orang yang ikhlas, buat amal kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain, bukan kerana nak nama, bukan kerana nak pangkat, bukan nak dapat pujian, bukan nak dapat orang panggil kita orang masjid, orang baik, tetapi kita buat amal semata-mata nak cari redha Allah. Jadi kalau kita buat amal kerana redha Allah, biarpun kita dihina, kita tetap akan datang masjid. Tanda orang tu tak ikhlas ialah bawa orang musik sikit, bawa orang cakap sikit pasal dia tak datang masjid. Tu hati-hati. Ni untuk kita, penilaian kita. Kita nak tahu kita ni ikhlas tak ikhlas, tiba-tiba lah ada orang kutuk kita, orang cakap sikit, itu ada makna lah tu datang masjid, cakap kat kita. Kita datang lagi tak lepas tu datang masjid? Kalau kita masih lagi datang, moga-moga Allah beri ikhlas. Maknanya kita tak lut cacian, kita tak jadi apa dengan makian orang, sebab kita nak cari redha Allah. Peduli apa orang nak cakap apa. Dan memang kita akan ada ujian nak sampai ke ikhlas tu. Akan ada ujian. Mana mungkin senang-senang je nak dapat ganjaran syurga kalau tak ada ujian. Maka moga-moga nasihat saya daripada muqaddimah ini membawa kita semua jadi hamba Allah yang ikhlas. Nabi sendiri pun disuruh oleh Allah untuk ikhlas. Surah Az-Zumar ayat 2. Allah beritahu pada Nabi kita, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wahai Muhammad, sembahlah kamu akan Allah dengan keadaan ikhlas kepadanya. Padahal Nabi tu mana mungkin tak ikhlas? Nabi lah manusia yang paling ikhlas. Tetapi disuruh juga oleh Allah, bermakna apa dia? Ialah untuk istiqamah. Yang untuk kita, yang ni betul, kita belum ikhlas lagi. Jadi macam mana nak dapat ikhlas? Yang pertama ialah dengan cara amalan itu dilakukan dengan istiqamah. Dia tak boleh selang-seli, tak boleh kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, tak boleh. Istiqamah. Yang kedua, selepas amalan tu kita buat, kita kena muhasabah balik. Istighfar banyak-banyak. Moga-moga Allah kurniakan ikhlas, dan doa janganlah amalan tadi tidak diterima oleh Allah. Itu cara nak datang ikhlas. Moga-moga kita buat amal kecil pun, contoh kita mampu datang sembahyang berjemaah aja datang masjid. Amal lain tak mampu nak buat. Nak sembahyang sunat banyak-banyak tak mampu. Nak baca Quran khatam tak mampu. Tapi boleh datang berjemaah je masjid. Jadilah daripada tak ada langsung. Tetapi yang jemaah datang masjid tu pun kena hati-hati juga. Moga-moga Allah beri kita ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, malam ni saya nak sambung kisah sirah Nabi SAW berkaitan tentang dakwah Nabi SAW terhadap orang-orang bukan Islam di awal permulaan dakwah Nabi SAW di Mekah. Ceritanya saya sudah sebut sebelum ni, sinonimnya berlaku pada tahun ke-10 Hijrah dan 11 Hijrah. Yakni sebelum berlaku peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah tahun ke-14 Hijrah. Tahun 10, 11, 12, 13 adalah tahun-tahun yang Nabi berdakwah. Masa itulah ramai orang sikit-sikit masuk Islam. Awal daripada 1 sampai 10 tak ramai masuk Islam. Yang masuk Islam pun kenalan rapat Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi. Dan kemudian adalah beberapa orang Islam yang lain. Tak ramai. Tapi bermula tahun 10, 11, 12, 13. Orang Islam mula bertambah. Lebih-lebih lagi yang datang daripada Madinah. Jadi saya nak cerita sikit mengenai antara orang-orang yang Nabi bertemu dengan mereka sebelum Islam, sebelum hijrah Nabi SAW. Ada yang terima, ada yang tak terima. Sebagai contoh, dalam kitab ini dibawa oleh pengarang, Nabi pernah bertemu dengan Banu Kalb. Banu Kalb, nama satu bangsa. Jadi Nabi jumpa mereka ni pada musim mereka datang untuk tunaikan haji. Jangan ingat haji tu sama macam haji kita buat. Haji mereka ialah haji syirikkan Allah. Memang dia datang buat haji, datang bertawaf, tapi dengan kaedah mensyirikkan Allah. Cara mereka bertawaf saya pernah sebut juga sebelum ni. Kalau orang yang luar daripada Mekah nak buat haji di Mekah, maka pertama mereka tak boleh bawa masuk makanan daripada luar Mekah. Tak boleh bawa masuk. Makanan kena daripada Mekah. Yang kedua, pakaian. Masa nak beribadat haji tak boleh pakai pakaian daripada luar Mekah. Ibadat haji tu. Maknanya kena cari pakaian di Mekah.
Kalau tak ada, tak dapat. Yang lelaki tak boleh pakai apa-apa. Bertawahlah macam tu je. Yang perempuan, mereka akan pakai pakaian yang nampak dalam. Sama macam tak pakai lah juga. Pakaian jarang. Itu syarat yang diletakkan oleh penduduk Mekah. Dia kan pelik haji macam tu. Tapi nak buat macam mana? Mekah tu diorang punya. Orang luar datang terpaksa ikut. Jadi masa tu Nabi dah ada dah. Nabi berdakwah untuk mereka, mengajak mereka pada beriman. Sebagainya Nabi jumpa Banu Kalb yang saya ceritakan tadi. Cuma mereka ini juga, nama lain mereka adalah Banu Abdullah. Banu Abdullah, yakni anak-anak kepada hamba Allah. Cantik nama, tapi tak Islam. Maka Nabi ajak mereka masuk Islam. Nabi sendiri bercakap pada mereka, Ya Bani Abdullah, wahai anak-anak kepada hamba Allah, Innallaha qad ahsana isma abikum. Sesungguhnya Allah telah bagi nama elok kepada bapa kamu, iaitu Abdullah. Tujuannya Nabi nak tarik mereka masuk Islam. Walaupun Nabi bercakap macam tu, tak ada seorang pun terima Nabi. Pindah, Nabi pergi pada orang lain pula. Nabi pergi pada Banu Hanifah. Sama juga, Nabi ajak mereka pada beriman. Tapi mereka tu lagi teruk. Bukan sekadar tak terima, bahkan mereka halau Nabi keluar. Kemudian Nabi jumpa pula kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Yang ni ada cerita sikit. Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani ni bukan nama orang. Bani ni maknanya kumpulan, kaum, kabilah. Jadi Nabi jumpa mereka. Cuma dalam kalangan mereka tu ada seorang lelaki namanya Bayharah bin Firas. Lalu lelaki tu cakap, kalau aku tengok, dia ni nampak kalau aku ambil, aku ikut si lelaki ni, aku boleh kawal seluruh orang Arab. Aku boleh pegang seluruh orang Arab. Maka dia pun jumpa Nabi. Apa yang kami akan dapat jika kami baiat kepada kamu? Kemudian Allah bagi kamu menang. Allah zahirkan kamu, orang ramai masuk Islam. Apa yang kami akan dapat selepas itu? Ni Bayharah tanya, maksudnya dia nak jawatan. Kalaulah contoh aku masuk Islam, aku ikut kau, kemudian kau menang, kau jadi terkenal, aku dapat apa? Apa jawatan aku dapat? Maksudnya masuk Islam nak jawatan. Tapi memang begitu. Ada juga orang datang masjid niat begitu, na'udzubillah min zalik. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, Nabi jawab kepada dia, Al-amru ilallah yada'hu haitsu yasha. Urusan itu terserah pada Allah. Allah boleh bagi pada siapa yang Allah nak. Jawatan-jawatan dia aku tak tahu. Allah boleh bagi siapa yang aku nak. Maka dia marah balik pada Nabi SAW. Adakah engkau nak letak tengkuk-tengkuk kami supaya dipenggal kerana untuk mempertahankan engkau, wahai Muhammad? Maksudnya engkau sedap-sedap je, kami terpaksa kena tahan. Dia marah Nabi SAW. Kalau macam itulah Allah bagi kau naik, terkenal, kau zahir, lalu Allah beri pemerintahan kepada orang selain daripada kaum kami, maka apa guna kami ikut kamu? Maka dia pun enggan, tak nak masuk Islam. Lepas tu mereka balik ke kampung. Lepas tu naikkan haji, cara mereka balik, mereka cerita pada satu orang tua di kalangan kaum mereka yang tak pergi haji. Dia ceritalah, tadi masa pergi haji tu adalah jumpa satu orang lelaki, cining. Maka lelaki tu, dia pun beritahu macam mana lelaki tu. Lelaki tu adalah satu orang pemuda daripada Quraisy, bangsa Bani Abdul Muttalib. Dia mengaku jadi Nabi, dia ajak kami masuk Islam. Kemudian lelaki tu, orang tua tadi bila dengar, dia letak tangan di atas kepala Bayharah tadi yang cakap tu. Dia kata, wahai Bani Amir, kalau engkau ikut dia, apa kekurangannya? Apa yang akan jadi pada engkau? Ada kekurangan jadi apa-apa? Adakah kalau dia minta kamu masuk Islam tu, kamu jadi hina ke? Ni lelaki tua tu. Dia kata, wallazi nafsu fulanin biyadih, ma taqawwalaha Ismaili qattu, wa inha lahaqqun, fa aina ra'yukum kana ankum. Kata orang tua tu tadi, demi zat yang nyawa fulan di tangannya, tak pernah orang-orang yang berketurunan Ismail. Ismail maksud Nabi Ismail. Maksudnya apa? Orang Arab. Daripada keturunan Nabi Ismail, lahirnya keturunan orang Arab. Daripada orang Arab ni, ramai-ramai ni, tak ada seorang pun pernah cakap yang sebagaimana Muhammad cakap.
Maka apa yang dicakap oleh Muhammad itu benar, adalah benar, bukan cerita dusta, bukan cerita bohong, bukan dia reka-reka. Mana dulu cerdik pandai kamu yang kamu mengaku dulu, mana? Dulu kata pandai sekian-sekian. Ni Muhammad dah datang, mana? Seorang pun tak bijak bila berjumpa dengan Nabi Muhammad. Orang tu marah balik pada Harah bin yang tadi ramai-ramai datang jumpa Nabi. Kemudian juga cerita yang seterusnya, Nabi dakwah lagi. Selepas tengok orang-orang yang daripada bangsa-bangsa yang sebut tadi tak beriman, Nabi jumpa juga bangsa-bangsa yang lain. Dan Nabi juga ada jumpa personal, seorang demi seorang. Antara orang yang Nabi pernah jumpa ialah Suwaid bin As-Samit. Suwaid bin As-Samit, satu orang lelaki. Dia ni penyair. Saya selalu beritahu, kalau pensyair zaman orang Arab bukan syair macam kita, dia adalah syair yang spontan. Dia tak perlu nak tulis dulu baru bercakap, tak. Spontan keluar daripada mulut, keluar syair. Itu dia panggil syair labib. Orang yang bijak bersyair. Macam orang buat pantun lah, pantun spontan. Tak payah fikir-fikir, terus keluar daripada mulut. Itu memang tera pantun lah tu. Begitu juga orang Arab, dia ada yang mahir. Spontan terus keluar syair. Jadi yang tu, orang jenis macam tu, yang pandai-pandai syair tu sangat dihormati. Salah seorangnya Suwaid bin As-Samit. Dia ni orang Madinah. Ataupun nama lamanya Yathrib. Maka dia pun sama datang daripada Madinah, datang nak buat haji. Orang-orang kampung panggil dia Al-Kamil. Al-Kamil maksudnya orang yang sempurna. Segi apa? Segi gagah, pandai bersyair, mulia, keturunan dia pun keturunan yang dihormati. Jadi dia datang nak buat haji dekat Mekah. Maka Nabi pun sama, jumpa dia, ajak masuk Islam. Maka Suwaid bin As-Samit kata, apa yang kau ajak ni samalah macam apa yang ada kat aku. Maka Nabi bertanya, apa yang ada pada engkau? Maka jawab dia, hikmatul Luqman. Hikmah Luqman. Luqman Al-Hakim yang dalam Quran tu, kebijaksanaan Luqman. Aku ada cerita pasal hikmah Luqman. Maka Nabi pun tanya kepada Suwaid tadi, kau cerita pada aku. Macam mana cerita pasal Luqman tu? Maka dia pun cerita. Last kali Nabi pula cakap pada dia, apa yang kau cerita tu bagus, memang betul, memang baik ceritanya. Tapi apa yang pada aku lagi baik pada kau? Kau nak dengar tak? Maka Nabi pun baca ayat Quran. Nabi baca pada dia ayat Quran, dia dengar ayat Quran, lepas tu Nabi ajak pada Islam. Lepas tu dia terus masuk Islam. Itu Suwaid bin As-Samit masuk Islam. Dan dia lepas tu dia cakap, inilah satu perkataan yang baik. Lebih baik apa yang aku ada. Maka dia balik ke Madinah. Tak berapa lama kemudian dia meninggal. Dia wafatlah. Dia mati sebab apa? Berlaku peperangan di antara Aus dan Khazraj. Kenapa boleh berlaku peperangan ini? Sebab masa tu orang Aus dan Khazraj pertama belum masuk Islam. Yang kedua, mereka ni bermusuhan. Tradisi. Bertahun-tahun bermusuhan, bergaduh tanpa ada sebab. Saja perang. Aus dan Khazraj, bangsa besar di Madinah. Maka dia ni salah satu daripada kaum tadi, ikut perang jugalah sebab kaum ni dah perang. Maka dia mati dalam peperangan tersebut. Namun walaupun dia mati dalam keadaan Islam. Kaum ni mati kafir lah. Dia mati sebagai Islam. Sebab dia sempat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca Quran pun dalam surah Luqman, memang satu cerita yang baik. Cerita pasal nasihat Luqman kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada anak yang bukan ketegak bukan. Anak kita panggil apa? Kurang sikit lah dengar cakap kita. Baca surah Luqman. Begitu juga kalau ada siapa ibu mengandung. Mana tahu kita punya anak menantu ke anak kita sendiri ke anak menantu kita ke mengandung. Baca surah Luqman. Pasang surah Luqman supaya anak tu jadi anak yang baik. Sebab dalam kandungan surah Luqman tu cerita pasal nasihat Luqman kepada anak. Baca surah Luqman. Moga-moga anak yang lahir tu jadi anak yang baik. Anak yang solat, anak yang taat pada Allah, anak yang tak lawan mak bapak, anak yang berbakti pada mak bapak ketika mak bapak sudah tua. Itu semua ada dalam nasihat Luqman. Jangan sombong kat hidup kat dunia ni. Jadi kita baca surah Luqman tu, moga-moga anak kita jadi anak yang baik lah. Kemudian para jemaah yang saya hormati, hikmah juga dalam berdakwah, kita elok guna ayat Quran. Nabi SAW dalam berdakwah dia banyak guna ayat Quran.
Cerita-cerita dalam Quran Nabi sampai. Orang dengar masuk Islam, beriman kepada Allah. Maka begitu juga kadang-kadang nak ajak orang beriman ni, kadang-kadang kita kena baca Quran juga. Baca tu bukan baca kita baca seorang-seorang. Baca kepada mereka. Mereka dengar, mereka tertarik, mereka boleh masuk Islam. Ini salah satu cara berdakwah. Nabi guna kaedah begitu. Orang yang lain beriman juga, antaranya Iyas bin Mu'az. Ada juga kisah mengenai beliau ini. Iaitu kisahnya, beliau ni anak muda orang Madinah juga, daripada bangsa Aus. Datang ke Mekah. Asalnya tujuan bukan buat haji ya. Asal datang ke Mekah sebab nak cari sekutu untuk lawan bangsa Khazraj. Kan tadi Aus dengan Khazraj kan bergaduh. Jadi dia nak cari sekutu untuk tolong mereka dalam berperang. Aus ni dia punya bilangan tak ramai, Khazraj ramai. Maka mana orang dia tak ramai, dia kena cari geng lagi. Maka pergi datang ke Mekah. Ramai-ramai rombongan daripada Madinah datang ke Mekah. Aus nak minta tolong dengan orang Mekah supaya backup mereka nak lawan Khazraj. Tapi bila sampai dekat Mekah, Nabi ada di situ. Peristiwa ni sebelum berlakunya peperangan Bu'as. Nama peperangan peperangan Bu'as antara Aus dan Khazraj yang berlaku di luar Madinah tahun 11 Hijrah. Maka sebelum berlaku peperangan tersebut, Nabi SAW dah datang jumpa mereka, telah bercakap kepada mereka. Lalu Nabi beritahu, mau tak aku beritahu pada kamu satu perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu datang ni? Kamu datang sekarang ni, kamu nak jadi sekutu kan? Sekarang aku nak beritahu, ada yang lebih baik, lebih hebat daripada apa yang kamu ada tu, kamu nak tu. Maka ditanya apa dia? Maka Nabi pun beritahu, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ba'athani ilal ibad, Tuhanku mengutuskan aku kepada hamba. Ad'uhum ila an ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a wa anzala 'alayya al-kitab. Aku mengajak mereka kepada menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan dia menurunkan kepada aku kitab. Kemudian Nabi cerita pasal Islam. Ini perkataan yang Nabi ajak orang-orang yang datang tadi. Bila datang tu, maka Iyas bin Mu'az daripada kalangan bangsa Aus yang datang tadi, dia kata, weh kaum, apa yang dia ni beritahu lagi bagus, lagi baik daripada yang kita nak datang ni. Kita datang nak cari sekutu, nak bergaduh dengan orang. Tapi yang dia ajar ni lagi bagus, lagi baik. Maka tiba-tiba ada satu orang lelaki namanya Abul Haisar Anas bin Rafi'. Dia ambil debu, dia ambil tanah segenggam, dia beri campak kat muka Iyas bin Mu'az tadi. Ambil tanah segenggam daripada tanah Batha'. Batha' ni luar Mekah. Mekah, di luar Mekah ada satu tempat namanya Batha'. Batha' alif hamzah, Batha'. Jadi Nabi dia ambil tanah tadi, dia genggam, dia beri campak dekat Iyas bin Mu'az tadi. Dia beri marah Iyas bin Mu'az, wahai Iyas, kita ni datang bukan sebab nak masuk Islam. Kita ni datang nak cari geng, nak lawan orang Khazraj ni. Kau telah menyebabkan kita lupa tujuan kita. Maka bila dengarnya Abul Haisar marah tadi, si Iyas pun tak jadi jawab, dia diam. Maka mereka semua tak dapat apa-apa, balik macam tu saja. Balik ke Madinah. Sekutu pun tak dapat, masuk Islam pun tidak. Cuma ada riwayat yang mengatakan bahawa selepas mereka balik ke Madinah, Iyas bin Mu'az itu sempat masuk Islam. Dan dia masa dia nak mati, dia bertahlil. Bukan bertahlil macam kita bertahlil tu. Kalau ada pula bertahlil macam bertahlil kita panjang. Tahlil tu sebenarnya berzikir sebut nama la ilaha illallah, tu tahlil ya. Ini banyak kali saya sebut Tahlil bukan baca daripada surah Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Ayat apa, surah ayat awal Baqarah, ayat kursi, itu bukan tahlil. Tahlil apa dia? La ilaha illallah. Itu tahlil. Itu baru betul tahlil. Sebab tu tak salah kalau tiba-tiba kata, Imam, baca tahlil ya? Boleh saya start terus? La ilaha illallah. Boleh? Itulah tahlil. Tapi takut orang marah balik. Apa ni? Mana ayat-ayat lain? Sebab tu saya ke muqaddimah saya. Perhatikan muqaddimah saya bila saya nak mulakan bacaan. Marilah kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Surah-surah pilihan. Tahlil. Baru saya sebut tahlil. Sebab yang kita baca awal-awal tu namanya ayat Quran. Bukan tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah. Itu tahlil sebenarnya. Jadi sahabat, lelaki bernama Iyas bin Mu'az,
Masa dia nazak nak meninggal dunia, dia sempat bertahlil la ilaha illallah, sempat bertakbir Allahu akbar, sempat bertahmid yakni memuji Allah alhamdulillah, sempat bertasbih subhanallah ketika dia nazak, ketika nak meninggal dunia. Lalu dia pun meninggal. Maka semua ulama-ulama sepakat bahawa dia ni mati sebagai Islam. Iyas bin Mu'az meninggal di Madinah. Masa tu belum lagi peristiwa hijrah Nabi ke Madinah lagi, belum hijrah lagi. Tapi sebabkan dia sempat beriman, maka dia mati sebagai orang Islam. Cuma jangan tanyalah dia mati sebagai orang Islam tu di bumi kat mana? Tu tak tahu. Wallahu alam. Kemudian orang yang seterusnya, sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari antara sahabat yang masyhur. Dia ni ada kisah dia macam mana dia boleh masuk Islam. Dia pun sama juga, dia bukan orang Mekah, dia orang Madinah. Cuma dia bukan tinggal betul-betul dalam Madinah, luar Madinah, tapi dekat dengan Madinah. Maka dia pun sama juga, sampai cerita berita tentang di Mekah ada satu orang lelaki yang mengaku jadi Nabi. Mungkin ada orang kata dia dengar daripada Suaid bin Samit yang saya cerita tadi, ataupun Iyas bin Mu'az. Maka dia pun dengar-dengar agak cerita tu, dia pun tak sabar. Ada riwayat daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan macam mana dia masuk Islam. Asalnya Sayyidina Abu Zar beritahu, aku ni daripada bangsa Ghifar. Ghifar ni maksudnya dia duduk luar daripada kota Madinah. Mereka ini adalah golongan penyamun. Perompak jalanan. Orang lalu rompak. Biasa yang kena rompak tu, itulah saudagar, kafilah. Mereka kan naik keldai, naik unta, mana sempat nak lari. Kalau perompak tu datang naik kuda, memang tak sempat nak buat apa. Sekarang kalau rompak atas jalan, pelik lah kan. Macam mana rompak atas jalan raya? Mereka rompak atas jalan raya, tapi rompak keldai, rompak unta, yang bawa barang dagangan yang begitu banyak. Antara salah seorang perompak itulah Abu Zar. Sayyidina Abu Zar sebelum Islam. Tapi hebatnya Abu Zar ni, dia tak sembah berhala. Walaupun dia perompak, dia tak sembah berhala. Itu kelebihan dia. Jadi dah sampai kat telinga dia tentang berita bahawa di Mekah ada seorang lelaki mengaku jadi Nabi. Maka dia minta adik-beradik dia seorang lelaki, pergi sana Mekah, pergi cakap dengan lelaki tu, kau tengok cek, betul ke dia ni Nabi? Tengok dia macam mana orang dia. Maka adik-beradik dia pun pergi sampai sana, balik semula kepada Abu Zar. Lalu Abu Zar bertanya, apa yang kau dapat? Maka jawab adik-beradik dia, wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil syirk. Dia kata, aku tengok lelaki tu baik orang dia. Dia suruh buat baik, dia halang pada buat jahat. Tapi Abu Zar cakap, aku tak puas hati lagi. Aku tak puas hati lagi dengan cerita yang kau bawa ni. Maka bila dia tak puas hati, dia pun sendiri bertolak ke sana. Dia ambil kantong air, dia bawa tongkat, bertolak terus ke Mekah. Bila dia sampai kat Mekah, dia tak kenal orang. Orang pun tak kenal dia. Dan dia pun tak nak tanya orang. Sebab dia takut silap langkah. Maka dia sampai di satu tempat yang ada air Zam-Zam. Dia minum air Zam-Zam di situ dan dia tunggu di masjid. Berada di masjid. Tiba-tiba lalu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali pun cakap kat dia, Ka'anna rajula gharib. Aku tengok kau ni macam orang luar ni. Ni bukan orang sini ni. Kita pun biasa juga kan. Tengah-tengah semayang tengok, ini bukan orang sini ni. Ada tak pelik apa pun, hantarlah orang luar ke orang sini ke, tengah semayang kan. Tapi kita pun kadang-kadang akan bercakap begitu. Dia ni bukan orang sini ni, orang luar tu. Jadi perkataan sama Ali pun pernah cakap. Maka Ali, bila lepas dia cakap begitu, Abu Zar pun jawab, ya saya memang orang luar. Tapi Sayyidina Ali tak tanya sebab apa dia datang. Dan Sayyidina Abu Zar pun tak beritahu kenapa dia datang. Masing-masing lagi diam lagi. Lalu Sayyidina Ali ajak balik rumah. Jom balik rumah. Dalam perjalanan pun tak ada sembang apa. Diam je. Besok pagi, Abu Zar pergi balik ke masjid. Tunggu dekat masjid lagi. Lalu pun dia pun tak nampak lagi orang yang boleh beritahu apa-apa mengenai Nabi Muhammad. Dia nak kok-kok lah dengar ke, mana tahu Nabi Muhammad lalu ke, Nabi Muhammad cakap ke. Tak ada pula. Tunggu-tunggu tak ada. Lalu kali yang kedua Sayyidina Ali pada esok harinya. Ali lalu lagi. Lalu Ali pun datang kepada dia. Amanala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'du. Dah dapat ke rumah? Dah tahu ke nak pergi mana? Dia tanya, Sayyidina Ali tanya. Maka jawab lelaki itu tidak. Maka Sayyidina Ali pun ajak dia, okay, macam inilah kau ikut aku. Maka dalam perjalanan tu ditanya pada
Sayyidina Ali tanyalah pada si Abu Zar, apa urusan kau datang sini? Maka jawablah si Abu Zar, kalau kau berjanji tak cerita dengan orang, aku akan beritahu pada kau. Apa ceritanya? Sesungguhnya aku dengar cerita dekat sini ada satu orang lelaki yang mengaku dia Nabi Allah. Maka aku dah hantar adik-adik aku seorang pergi tanya. Dan dia bawa dia balik, tapi aku tak puas hati lagi dengan cerita dia. Sekarang aku sini yang datang nak cari mana itu yang mengaku jadi Nabi. Maka Ali pun beritahu pada dia, oh sesungguhnya engkau ni nampak macam dah beri hidayat dah ni, dia beri petunjuk. Dah ada nampak hati-hati nak buka masuk Islam ni. Maka Ali kata macam ni, jalan yang kita nak pergi ni adalah jalan menuju kepada dia, kepada lelaki tu. Engkau masuk kat mana tempat aku masuk, kau ikut aku. Mana aku masuk, kau masuk. Tapi kalau mana-mana tempat yang aku nampak ada orang lain macam tengok engkau, maka aku akan berhenti, pergi ke dinding, buat-buat seolah-olah macam betulkan tali kasut. Masa tu kau terus jalan, jangan berhenti, kau terus jalan. Sebab dia takut orang buat apa-apa kepada dia ni, orang luar Mekah ni. Sebab orang tak akan kacau Ali orang Mekah. Tapi dia ni Abu Zar orang luar, tak pasal-pasal kena belasah nanti kan. Maka memandangkan takut jadi apa-apa pada dia, Sayyidina Ali kata, kalau ada pelik sikit, aku berhenti, kau jalan. Maka dijadikan cerita bertemulah mereka dengan Nabi SAW. Sampai juga depan Nabi. Maka bila sampai depan Nabi, dia pun masuk Islam. Maka Nabi beritahu pada dia, wahai Abu Zar, lepas kau masuk Islam ni, kau jangan cerita dengan orang, kau nak masuk Islam. Dia diam sudah. Jangan cerita dengan siapa-siapa. Maka apa jawab? Dan Nabi pun beritahu pada Sayyidina Abu Zar, lepas ni kau balik. Kau balik tempat kau diam-diam je duduk kat sana. Kau tunggu sampai berita mengenai kami. Selepas sampai mengenai kami dah masyhur, dah menang, kau baru datang join bersama kami. Maknanya Nabi kata, kau ada Islam, kau duduk je diam tempat kau. Tapi apa jawab Abu Zar? Demi zat yang telah menghantar Tuhan dengan kebenaran, aku akan beritahu kepada manusia di hadapan mereka tentang kenabian kau. Aku akan pergi ke masjid dan beritahu pada Quraisy yang aku telah masuk Islam dan engkau adalah Nabi. Maka dia buat sungguh. Lepas dia masuk Islam, dia keluar, dia pergi ke Masjidil Haram. Dia pergi tempik kat depan orang kafir Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itulah hamba-Nya dan rasulnya. Dia boleh bertempik seorang-seorang di Islam yang di hadapannya ramai orang kafir Quraisy. Agak-agak apa jadi? Maka semua orang kafir Quraisy disebut kata, qumu ila hadzal sabi'. Semua bangun, hentam dia ni. As-sabi' ni maksudnya murtad. Dalam istilah kalau orang kafir Quraisy, mereka mengatakan orang yang meninggalkan agama nenek moyang sebagai as-sabi'. Sad, alif, ba, hamzah, as-sabi'. Orang yang keluar pada agama, tinggalkan agama nenek moyang. Saya terjemah murtad lah, senang faham. Keluar pada agama. Kita murtad tu orang keluar pada agama Islam. Tapi di sini mereka merujuk kepada orang yang tinggalkan nenek moyang, agama sembah berhala. Kata semua bangun. Kita belasah Muhammad ni. Berani pula dia cakap macam tu depan kita. Mereka pukul hingga hampir-hampir nak mati. Baru dah datang Abbas, pakcik Nabi SAW, telah macam apa? Peluklah dia, peluk si Abu Zar supaya orang tak pukul Abu Zar. Orang takkan pukul Abbas. Jadi bila Abbas sampai di situ, maka orang semua berhenti. Lalu Abbas berkata kepada mereka, wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar. Celaka kamu semua. Kamu nak bunuh seorang lelaki daripada bangsa Ghifar. Kamu tak ingat ke? Jalan tempat kamu nak bisnes, lalu tempat dia. Kalau dia tutup jalan tu, mana kamu nak cari makan? Baru semua diam. Oh, betul juga. Sebab Ghifar ni, kan saya kata tadi, dia di luar Madinah. Antara Mekah ke Madinah ada satu tempat. Kawasan Ghifar duduk di situ. Abu Zar duduk di situ. Jadi kan mereka ni ada semangat perkauman. Seorang kena usik, tak kira lah di Islam ke kafir ke, kaum dia, semua akan tolong. Semua akan turun tangan. Lebih-lebih lagi kalau bab bisnes perniagaan ni. Sekat terus. Tak boleh berniaga. Habis susahlah hidup. Maka mereka berhenti. Lepas mereka berhenti, esoknya Abu Zar buat had lagi sekali. Keluar lagi sekali, dia beritahu benda yang dia ucap semalam. Aku nama Islam, aku bersaksi bahawa Allah sekian-sekian, Muhammad sekian-sekian.
Maka mereka cakap lagi, jom belasah lagi Muhammad ni, tak puas hati lagi kot dia ni. Maka mereka buat benda yang sama, datang lagi Abbas. Abbas, masa tu Abbas belum masuk Islam lagi. Abbas ni pakcik Nabi SAW. Adik-beradik dengan ayah Nabi SAW. Selepas dia dah selamatkan, maka Abbas beritahu, ingatkan lagi sekali, korang lupa ke jalan tempat korang nak berniaga, lalu tempat dia. Maka mereka berhenti, tak jadi lagi pukul Abbas. Jadi itulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang asalnya datang nak cek je betul tak betul Nabi tu. Lepas masuk Islam jadi makin berani. Makin berani. Boleh ke kita buat macam tu? Memang kita tak mampu. Macam sekarang lah, kita pergi Palestin, kita seorang yang depan Yahudi. Mampu kita? Silakan muazzin. Para jemaah yang saya hormati, apa yang dilakukan oleh Abu Dzar tadi tu, kita jangan pula kata dia ni tak taat Nabi lah. Kan Nabi kata suruh diam-diam, suruh balik, yang beritahu orang dah masuk Islam. Jadi seolah-olah macam Abu Dzar ni tak taat Nabi. Jawapannya tidak. Ini adalah kerana nak beritahu dia punya semangat, nak beritahu agama Islam tu benar. Kenapa nak sembunyi-sembunyi? Itu je tujuan dia. Bukanlah dia nak lawan cakap Nabi, tidak. Sebab dia lepas dia beriman, lepas dia masuk Islam, dia memang nampak agama tu benar. Dengan kepercayaan daripada diri dia, dia sendiri keluar beritahu pada orang kafir Quraisy, aku dah masuk Islam. Lepas tu dia kena pukul. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Dzar ni tidaklah salah. Samalah macam tiba-tiba mana tahu ada orang Islam duduk di hadapan tentera Zionis. Zionis punya ramai tu, seorang je Islam pergi depan dia. Duk cakap, apa yang korang buat ni semua tak betul. Agama Islam adalah agama yang benar. Berani? Belum tentu lagi. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, ini dia panggil kekuatan iman. Kalau ikut tubuh badan dia, bukan bersama mana pun Abu Dzar. Sebab tu dia senang kena belasah, kena pukul. Kemudian para jemaah yang saya hormati, satu kisah lagi saya nak sebut sebelum kita solat Isyak, iaitu kisah Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ini satu orang lelaki yang dihormati di kalangan kaum dia, dan dia juga sama macam Suhaib bin Samit, mahir dalam bab syair. Dia ketua kaum kepada kabilah Daus, Ad-Daus tadi. Jadi pada tahun musim haji untuk datang ke Mekah, tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah pula, tahun 11 kenabian. Maknanya 3 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ini datang daripada Yaman. Yaman selatan Arab Saudi, Yaman duduk di selatan. Kalau kita tengok peta tu, Yaman duduk di bahagian selatan. Maka bila dia sampai dekat Mekah, orang-orang Mekah semua hormat dia, muliakan dia, sebab dia kan ketua kaum VIP, VVIP, bukan VIP, VVIP, orang besar kaum Daus. Maka semua orang Mekah hormat dia. Cuma yang tak sedap tu, mereka ni berulang-ulang berterusan cakap pada dia, wahai Tufail, kau ada datang tempat kami ni, kau kena hati-hati. Di kalangan kami ada satu orang lelaki, dia ni telah menyusahkan kami, dia ni telah memecah belahkan kami, telah menyebabkan kita semua ni bergaduh antara satu sama lain. Dan dia punya perkataan tu macam sihir. Dengan sihir dia tu, dia boleh pisahkan satu orang tu dengan bapa dia, satu orang tu dengan adik-beradik dia, satu orang tu dengan pasangan dia. Jadi kami bimbang kau pun akan termakan dengan hasutan dia, dengan sihir dia tu. Mereka ni terus berterusan cakap macam tu, kau kena hati-hati, kau kena hati-hati, kau kena hati-hati, dekat telinga si Tufail tadi. Maka Tufail kata apa? Wallahi, demi Allah, orang kafir Quraisy Mekah ni berterusan sehingga kan aku bertekad beritahu kat diri aku tak akan dengar cakap lelaki tu. Maknanya kalau lelaki tu datang, aku takkan dengar. Aku takkan cakap dengan dia, sehingga kan Tufail ni telah ambil kapas, letak dalam telinga, masuk masjid. Sampai begitu sekali tak nak dengar cakap Nabi Muhammad, sebab dah kena hasut. Tapi nak jadi cerita kan, nak jadi cerita. Hidayah tu milik Allah, Allah boleh bagi, Allah boleh pilih kepada sesiapa yang Allah nak. Maka dia pun masuk masjid. Masa tu dia nampak Nabi Muhammad sedang solat dekat dengan Kaabah. Jadi dia semayang, dia datang hampir dengan Nabi, duduk sebelah Nabi. Dijadikan cerita tah macam mana tah, dia nak juga dengar apa yang Nabi nak cakap. Telinga tadi tak kapahan.
Macam mana pun kalau Allah nak bagi hidayat, dia tetap akan dapat hidayat. Maka dia telah terdengar apa yang Nabi cakap. Maka bila dia dengar, dia kata apa yang Nabi cakap ni betul. Tak ada pelik pun, tak ada benda yang salah pun. Maka dia mencakap pada diri dia, wa saqala ummi, bertuah ibu aku. Demi Allah, aku ni satu orang lelaki yang pandai, yang bijak daripada kaum aku. Aku ni pandai syair. Jadi aku tahu mana betul, mana tak betul. Aku tahu mana nak bezakan. Kalaulah benda tu baik, aku akan ambil. Kalau benda tu tak baik, aku akan tinggal. Jadi dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa lama dia ikut Nabi. Nabi balik rumah, dia ikut Nabi masuk rumah. Maka dia pun beritahu kenapa dia datang jumpa Nabi Muhammad, dan dia beritahu apa ancaman orang kafir Quraisy kepada dia. Dan dia pun telah tutup telinga dengan kapas. Maka dia minta kepada Nabi, wahai Muhammad, kau beritahu sekarang kepada aku tentang Islam. Maka Nabi baca ayat Quran. Itu kaedah dakwah Nabi. Nabi baca ayat Quran. Salah satu untuk merayu orang masuk Islam ialah dengan baca ayat Quran. Tapi baca tu dengan kena baca betul lah. Kadang-kadang bacaan itu boleh masuk telinga, dia terbuka hati masuk Islam. Termasuk juga dengan jin. Asal nak masuk jin suruh masuk Islam, baca ayat Quran. Selepas dia baca ayat Quran, jin akan boleh masuk Islam dengan ayat Quran. Tapi dengan syarat Quran dibaca dengan betul. Kemudian itu, sesudah itu, selepas dia dengar Nabi baca Quran, dia kata tak ada apa yang pelik pun apa yang diucapkan, dan inilah satu perkara yang sangat adil. Maka dia terus masuk Islam dan bersyahadah. Kemudian dia beritahu pada Nabi Muhammad, aku ni antara orang yang ditaati dalam kalangan kaum aku, sebab aku ketua kaum. Jadi aku akan balik, aku akan mengajak mereka pada masuk Islam. Boleh tak doa kepada Allah supaya Allah beri aku tanda yang aku ni masuk Islam ada baiknya. Maka Nabi doa makbul. Apa tanda yang Allah bagi pada dia? Allah bagi dia cahaya. Setiap kali dia datang pada kaum dia, cahaya tu akan ada di wajah muka dia. Maka si Tufail ni rasa risau pula, cahaya kat muka ni terang kat muka macam lampu. Dia kata kalau boleh janganlah kat muka, ubah. Sebab dia takut kaum dia kata, itulah kau masuk Islam sangat, tengok muka kau dah jadi macam tu. Maka dia minta doalah tempat lain. Maka Allah bagi dia pindah cahaya itu kepada satu rotan yang ada kat tangan dia. Rotan kayu lah yang dibuat sebagai tempat kadang nak tolak-tolak ke, pukul-pukul ke. Dekat situ cahayanya. Setiap kali datang pada kaum dia, tongkat ataupun rotan itu akan bercahaya. Maka dia telah ajak kaum dia masuk Islam, dia telah dakwah bapa dia, isteri dia masuk Islam.